merupakan salah satu suku kaum minoriti yang wujud di negeri Sarawak seperti minoriti yang lain. Disebabkan mereka ini merupakan kelompok yang kecil, iaitu minoriti, mereka mudah dan telah terdedah dengan tanggapan yang negatif oleh segelintir masyarakat di Sarawak, di mana mereka beranggapan bahawa masyarakat Penan ini mundur, tidak berpendidikan, tinggal di kampung pedalaman dan daif dan sebagainya yang negatif, sehingga akan membuatkan masyarakat minoriti Penan ini menjadi kurang mendapat perhatian oleh masyarakat yang lain. Namun, menurut artikel Universiti Kebangsaan Malaysia, bahawa tanggapan sedemikian tidaklah relevan lagi pada masa kini. Seiring dengan keadaan persekitaran, lazimnya apabila kelompok minoriti ini berinteraksi dengan kelompok majoriti, secara tidak langsung akan memberikan kesan terhadap adat dan budaya kelompok minoriti tersebut. Ini yang dijelaskan di dalam beberapa teori seperti majority conformity theory, yang menerangkan proses asimilasi budaya menyebabkan terakisnya suatu budaya mereka sendiri, ataupun melting pot theory yang menjelaskan berkaitan amalgamasi budaya, iaitu bercampur aduknya suatu budaya dengan budaya yang lain sehingga akan menghasilkan budaya yang baharu. Walau bagaimanapun, tidak mustahil bagi satu minoriti dapat mengekalkan budaya mereka di tengah masyarakat majoriti. Sehubungan dengan itu, kelompok majoriti dan minoriti tidak selalunya sehaluan. Terdapat juga beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi oleh kaum minoriti ini yang bermula dengan tanggapan dan diskriminasi sehingga membawa kepada pembersihan etnik dan genosid seperti yang berlaku kepada masyarakat Rohingya di Myanmar. Oleh itu, adakah suku kaum Penan ini menghadapi isu dan masalah yang sama ketika berhadapan dengan suku kaum majoriti, dan adakah kemajuan pembangunan kaum ini memberi kesan kepada budaya serta adat mereka? Dalam sesebuah negara, terdapat kumpulan etnik yang memiliki perbezaan dari pelbagai aspek dan dikategorikan kepada dua golongan, iaitu golongan majoriti dan golongan minoriti. Golongan minoriti ataupun kumpulan subordinat sering merujuk kepada golongan yang lemah, kedudukan yang rendah, kurang berkuasa dan saiz ahli yang sedikit dalam kumpulan berbanding saiz ahli majoriti dalam populasi sesebuah negara. Negeri Sarawak merupakan salah satu negeri yang memiliki kepelbagaian kaum yang unik serta populasinya boleh dikategorikan sebagai minoriti. Setiap kaum yang berada di Sarawak memiliki adat resam, budaya, agama dan kepercayaan yang berbeza. Bahasa yang digunakan juga berbeza mengikut kaum, daerah dan agama. Kepelbagaian ini menjadi satu tarikan kepada para pelancong untuk melancong dan mempelajari keunikan kaum di Sarawak. Antara kaum yang terdapat di Sarawak adalah Iban, Malanau, Punan, Penan, Lumbawan dan banyak lagi. Kaum Penan merupakan antara kaum minoriti di Sarawak yang masih belum dikenali oleh orang ramai. Kaum Penan juga dikenali sebagai kaum terakhir di Sarawak yang masih mengamalkan gaya hidup lama walaupun terdapat sebahagian daripadanya yang berhijrah ke bandar. Kaum Penan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Penan Barat dan Penan Timur. Dipercayai 200 orang daripada 10,000 orang berkaum Penam yang masih mengamalkan gaya hidup yang lama, di mana menjadikan pemburuan dan pengumpulan hasil hutan sebagai aktiviti untuk meneruskan hidup. Dari segi bahasa, walaupun mereka memiliki perkauman yang sama, bahasa yang digunakan oleh setiap kaum di daerah adalah berbeza dan tidak difahami oleh kaum Penam di daerah lain. Dari segi agama pula, kaum Penan dahulunya tidak memiliki agama. Namun selari dengan arus pemodenan, kaum Penan mula menerima agama lain dalam kehidupan mereka. Majoriti daripada kaum Penan adalah beragama Kristian dan ada daripadanya masih tidak beragama serta beragama lain.
Pengkaji telah menyoal beberapa soalan kepada responden yang terpilih dan mendapat beberapa informasi mengenai kaum Penan ini. Antara informasi yang pengkaji telah kumpulkan adalah dari segi agama dan kepercayaan. Kebanyakan daripada masyarakat kaum Penan mengamalkan ajaran etis, iaitu tidak mempercayai sebarang Tuhan. Namun dari semasa ke semasa, mereka semakin kenal akan agama yang wujud dan majoriti daripada masyarakat Penan pada masa ini menganut agama Kristian. Pengkaji juga mendapat dapatan bahawa kaum Penan ini tidak meraihkan apa-apa perayaan kerana mereka tidak mempunyai sebarang agama pada masa dahulu. Namun disebabkan mereka sudah mula menganuti agama Kristian, maka perayaan masyarakat ini adalah perayaan Christmas. Namun begitu, mereka mempunyai satu pantang larang dalam suku kaum Penan, iaitu tinjan. Mereka hendaklah memakan makanan yang dihidang, jika tidak mereka akan ditimpa bala. Seterusnya adalah dari segi bahasa. Bahasa Penan terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu Penan Baram, Penan Limbang, Penan Bintulu dan Gambang. Dan fokus utama kajian pengkaji ialah Penan Baram. Pendidikan bagi kaum Penan pula adalah sangat menarik kerana masyarakat ini mendapat laluan pintas untuk terus mendapat tempat di IPG setelah tamat tingkatan 5. Masyarakat ini juga pada asalnya tidak mahu bercampur dengan masyarakat yang lain kerana gusar tradisi turun-temurun mereka hilang kerana berlakunya percampuran kaum. Namun pada masa ini, kaum Penan lebih bersikap terbuka dan boleh bercampur dengan kaum lain seperti berlakunya perkahwinan campur antara kaum. Masyarakat Penan juga mempunyai pakaian tradisional yang dipakai sewaktu perayaan penting seperti perayaan Christmas dan pesta keamatan, iaitu pakaian tiah lepa untuk wanita. Mereka juga akan menghidangkan makanan tradisional seperti nau, sigo dan bat patut untuk memeriahkan perayaan mereka. Antara cadangan yang boleh dibuat untuk mengekalkan budaya dan adat masyarakat kaum Penan ini adalah dengan menganjurkan program seperti Kampung Warisan Budaya bersama kaum Penan, supaya kaum Penan ini dikenali dan diterima oleh masyarakat lain. Seperti kaum-kaum lain, masyarakat kaum Penan mempunyai identiti dan budaya mereka tersendiri. Jadi dengan adanya sebuah program seperti ini, masyarakat lain dapat mengenali dan merasai cara hidup kaum Penan ini dengan lebih dekat, yang mungkin berbeza dengan kaum-kaum yang lain. Jadi cadangan bagi menyelesaikan masalah dan isu diskriminasi terhadap kaum Penan ini pula adalah dengan mengusahakan program-program yang berbentuk perpaduan oleh pihak kerajaan atau pihak NGO terutamanya, kerana program-program seperti ini dapat menyatupadukan kaum-kaum majoriti dan minoriti seperti kaum Penan itu sendiri yang ada di Sarawak, supaya mereka saling mengenali dan bercampur antara satu sama lain, sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Jadi cadangan yang boleh dibuat bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat kaum Penan ini adalah melalui pendidikan. Oleh itu, kerajaan perlu melakukan tindakan sewajarnya dengan menubuhkan sekolah-sekolah di penempatan masyarakat kaum Penan supaya masyarakat mereka dapat menerima pendidikan dengan mudah bagi meningkatkan taraf hidup dan kemajuan masyarakat kaum Penan tersebut. Jadi kita dapat lihat kini golongan-golongan tua dari suku kaum Penan sudah pun berfikiran terbuka dan turut meletakkan pendidikan sebagai keperluan utama bagi anak-anak mereka. Okey, apa yang dapat kami simpulkan daripada hasil kajian kami ini adalah, pertama, kaum Penan ini mempunyai cara hidup dan budaya mereka yang tersendiri. Kedua, mereka juga terkesan dengan proses asimilasi dan amalgamasi budaya. Ianya diserap masuk ke dalam kepercayaan dan perayaan mereka. Ketiga, mereka juga mempunyai perkembangan dan kemajuan daripada aspek cara hidup, keterbukaan dalam menerima orang asing dan tahap pendidikan mereka. Hasil daripada inisiatif kerajaan dalam memberikan laluan khas kepada mereka untuk KIPG.
Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.